Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 ingin menerangkan tentang pengurusan operasi. Saya mulakan dengan 8.1 iaitu definisi pengurusan operasi. Pengurusan operasi merupakan satu sistem pengurusan atau proses yang melibatkan penghasilan produk ataupun perkhidmatan. Ianya melibatkan transformasi input kepada output. Seterusnya adalah tanggungjawab dalam pengurusan operasi. Ianya memastikan kecekapan dalam pelaksanaan projek. Ini bermaksud bahawa individu yang bertugas di jabatan berkenaan akan diminta untuk melakukan beberapa fungsi strategik di dalam perniagaan. Okey, terdapat 4 jenis fungsi strategik. Yang pertama adalah reka bentuk produk. Ianya untuk memastikan produk yang dijual kepada pengguna memenuhi keperluan mereka dan juga sesuai dengan trend pasaran semasa. Yang kedua adalah ramalan. Ia juga melibatkan ramalan peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan data masa lalu. Dan yang ketiga adalah pengurusan rantaian bekalan. Ianya melibatkan pengurusan proses pengeluaran dari bahan mentah hingga produk siap. Ia juga mengawal segala pengeluaran, penghantaran, pengedaran hinggalah penghantaran produk. Yang terakhir adalah pengurusan penghantaran, iaitu ianya untuk memastikan bahawa barang yang dihantar kepada pengguna tepat pada waktunya. Selamat sejahtera kepada Dr. Nama saya Lah Hong Yik. Nombor matrik 278623. Hari ini saya akan present tentang tajuk 8.2 pengendalian operasi. Definisi kepada pengendalian operasi adalah berkaitan dengan proses yang digunakan oleh organisasi untuk menukar sumber produk atau perkhidmatan. Seterusnya, pengendalian operasi mempunyai 3 bentuk, iaitu pengendalian awal, pengendalian semasa proses dan pengendalian selepas tindakan. Yang pertama, pengendalian awal. Pengendalian awal ia bertujuan untuk memantau kuantiti sumber sebelum proses memasuki organisasi. Yang kedua, iaitu pengendalian semasa proses. Ia memberi tumpuan kepada standard kualiti dan kuantiti produk semasa proses. Yang ketiga, iaitu pengendalian selepas tindakan. Ia dapat berfokus kepada keputusan selepas proses. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Mirana Fatihah binti Suhaimi dan nombor matrik saya ialah 280461. Saya dan salah seorang daripada ahli kumpulan kami akan menerangkan berkenaan dengan topik 8.3 iaitu pengendalian inventory. Apa itu inventory? Inventory ialah bahan-bahan atau barangan yang disimpan di dalam stor. Ianya boleh dikategorikan kepada 3 jenis iaitu bahan mentah, kerja dalam proses dan juga barang siap. Antara contoh inventory adalah seperti perabot, kasut, pakaian dan lain-lain. Okey, seterusnya saya akan menerangkan antara kepentingan pengendalian inventory bagi sesebuah perniagaan. Pertama sekali, pengendalian inventory dapat memastikan inventory berada pada tahap yang paling optimum. Hal ini supaya inventory sentiasa mencukupi untuk keperluan sesebuah perniagaan itu. Selain itu, ia juga dapat memastikan aktiviti pengeluaran dapat dijalankan secara berterusan. Situasi seperti kekurangan bekalan bahan mentah dapat dielakkan kerana hal ini hanya akan menjejaskan pengeluaran perniagaan tersebut. Di samping itu, kepentingan pengendalian inventory juga dapat memastikan stok sentiasa mencukupi dan permintaan pasaran dapat dipenuhi. Situasi seperti pelanggan yang tidak puas hati kerana produk yang tidak mencukupi dapat dielakkan oleh sesebuah perniagaan. Seterusnya, kepentingan keempat adalah kos pegangan inventory dapat diminimumkan. Hal ini kerana pengendalian inventory juga memerlukan kos perbelanjaan perniagaan. Maka dengan sistem pengendalian inventory yang cekap dan efisien, situasi seperti kos perbelanjaan yang berlebihan dapat dikurangkan oleh sesebuah perniagaan tersebut. Akhir sekali, risiko kerosakan dan kecurian dapat dikurangkan. Apabila inventory yang disimpan terlalu lama, risiko kerosakan adalah semakin tinggi. Maka dengan pengendalian stok yang cekap,
Hal ini dapat mengelakkan lebihan stok kerana ia akan menyebabkan kerosakan dan rosak terhadap inventory tersebut. Situasi ini hanya akan menyebabkan pembaziran kepada sesebuah perniagaan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi Doktor, nama saya Teo Jai dengan matrik nombor 279374 dan saya ingin membentangkan tentang tajuk kaedah kawalan inventory. Kaedah kawalan inventory mempunyai dua sistem, iaitu sistem inventory perkara dan ketulusan. Perbezaan antara kedua-dua sistem tersebut adalah cara membuat pesanan. Sistem kawalan perkara membuat pesanan akan bergantung dengan aras inventory pada satu tempoh yang tetap, manakala sistem kawalan perterusan membuat pesanan apabila inventory dalam tangan kurang daripada titik pesanan semula. Selain itu, aras inventory dalam sistem inventory perkara tidak sentiasa dipantau, dan sebaliknya, aras inventory dalam sistem inventory perterusan sentiasa dipantau. Seterusnya, teknik pengurusan inventory mempunyai 5 teknik. Salah satu adalah modal EOQ. Teknik ini mengenal pasti maksimum bilangan unit yang dapat dipesan untuk mengurangkan kos penahanan dan pesanan. Di samping itu, sistem tepat pada masa ialah strategi yang meminta pembekal menghantar bekalan tepat pada masa. Teknik yang ketiga adalah sistem pengkerasan ABC yang membahagikan inventory kepada 3 bahagian utama dengan mengikut nilai jumlah ringgit. Seterusnya, untuk teknik yang keempat ialah penggunaan safety stock yang merupakan inventory tambahan yang dipesan lebih daripada permintaan yang dijangkakan. Akhirnya, kuantiti pesanan minimum merupakan kuantiti stok yang berbekal bersedia untuk menawar kepada pembeli sekurang-kurangnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Tom Pukin. Nombor matrik saya ialah 2807666. Sekarang saya akan membentangkan pengawalan operasi. Pengawalan operasi adalah proses memastikan bahawa tugas-tugas tertentu dalam perniagaan dijalankan dengan berkesan dan efisien. Antara teknik penilaian untuk pengawalan operasi adalah analisis randaian nilai, pengukuran prestasi kuantitatif, penanda arasan dan penerapan faktor utama. Salah satu kepentingan pengawalan operasi ialah dapat memastikan perniagaan berjalan dengan lancar. Selain itu, pengawalan operasi boleh memastikan kepuasan pelanggan dipenuhi. Di samping itu, pengawalan operasi dapat memastikan perkhidmatan yang berkualiti ditawarkan. Akhir sekali, pengawalan operasi mampu mengelakkan masalah kekurangan stok berlaku. Ciri-ciri pengawalan operasi yang pertama ialah fokus. Fokus pengawalan operasi hanya terhad kepada satu tugas atau operasi. Ciri-ciri pengawalan operasi yang kedua ialah sifat. Sistem pengawalan operasi adalah sistem yang rasional kerana tindakan yang harus diambil ditentukan oleh peraturan logik. Selain itu, ciri-ciri pengawalan operasi yang ketiga ialah jangka masa. Pengawalan operasi melibatkan jangka masa harian. Ciri-ciri pengawalan operasi yang keempat ialah tahap kesukaran. Kawalan pengurusan adalah lebih sukar berbanding dengan kawalan operasi kerana ia kekurangan pengukuran saintifik yang mana prestasi sebenar boleh dibandingkan. Sistem pengawalan operasi yang baik dapat memberikan tahap jaminan yang jauh lebih tinggi bahawa tindakan yang diambil adalah berdasarkan perancangan yang ditentukan berbanding dengan sistem kawalan pengurusan. Akhir sekali, ciri-ciri pengawalan operasi yang kelima ialah jenis data yang digunakan. Sistem pengawalan operasi biasanya menggunakan data bukan kewangan seperti jam kerja dan bilangan stok. Data dalam sistem pengawalan operasi selalunya ialah data masa sebenar, iaitu ia dilaporkan semasa peristiwa itu berlaku. Salam sejahtera, nama saya Yap Yiling. Nombor matrik ialah 279634. Saya akan mententangkan kaedah kawalan. Kaedah kawalan ialah kegiatan antara kaedah kawalan dengan peringkat dalam proses pengawalan. Kaedah kawalan ada 3 step. Step pertama, kawalan awalan adalah berlaku di input, kawalan semasa berlaku di proses transformasi, dan kawalan selepas berlaku di output. Kepentingan kaedah kawalan ini ialah pengutus boleh melalui kaedah kawalan dalam memastikan aktiviti proses yang dirancangkan oleh organisasi dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekarang ialah ciri kawalan yang berkesan. Pertama, mudah difahami. Kedua, bertas dan orientasi pengecualian. Ketiga, ancang. Keempat, adil dan objektif. Kelima, bersifat positif. Dan keenam, menyokong kawalan kendiri. Sekarang
ialah alat kawalan operasi. Pertama, belanjawan. Alat untuk menganggarkan, peruntukan dan pengagihan sumber kewangan secara cepat untuk melaksanakan sesuatu kegiatan atau produk. Selain itu ialah cetakan, menunjukkan kemajuan pencapaian setiap aktiviti. Analisis pulangan modal menunjukkan volume jualan dengan kos company. Dan akhirnya, analisis PERT or CPM. Alat memastikan setiap aktiviti disiapkan pada masa yang dirancangkan.